ilmu bermanfaat. Tapi sekalipun ilmu tu benar tanpa melaksanakannya, juga tak dinamakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga kita mohon kepada Allah mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang benar serta dapat kita laksanakannya. Baik, hari ini kita akan sambung ayat yang ke-26 daripada surah Al-Fat. Ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Baik, terjemahan dia yang pertama sekali kalimah iz. Iz ni terjemahan dia tak kala ataupun ketika. Jadi satu lagi yang dekat-dekat dia iza kan. Kalau iza apa? Iza apabila. Iza apabila. Iz tak kala. Tak kala ja'ala telah, asal maksud ja'ala menjadikan. Dekat sini dengan terjemahan dia adalah menanamkan. Telah menanamkan oleh ia. Ja'ala ni fi'il madi, fa'il dia domir mustatir huwa. Dalam ja'ala tu dia adalah domir, fa'il apa? Ja'ala fi'il madi. Kalau kita i'rab dia, kita kata mabni alal fathi. Itu depan tanda dia lah. Kemudian wa fa'iluhu domir. Ini nama panggil domir apa ji? Tuan-tuan. Domir tersembunyi, domir mustatir. Jenisnya jawazan. Takdiruhu huwa. Cuba sebut dengan saya sini. Wa fa'iluhu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Jadi maksud dia ialah dalam ja'ala ni ada pelaku. Sebab kaedah bahasa Arab ataupun kaedah untuk fi'il ni ialah setiap kata kerja mesti ada pelaku dia. Setiap kata kerja mesti ada pembuat ataupun apa? Pelaku. Pelaku ni bahasa Arab fa'il. Ni. Fa'il. Jadi dalam kalimah ja'ala ni terkandung di dalamnya kalimah huwa juga. Iaitu maksudnya apa? Dia. Huwa ni maksudnya dia. Cumanya dalam ayat ni siapa dia kat sini? Yang ni kita nak bincang sikit. Iz ja'ala. Iz tatkala. Ja'ala telah menjadikan oleh dia.
Jadi untuk kalimah ja'ala ni ada dua kemungkinan dia punya pelaku dia. Siapa yang menjadikan? Satu, kita boleh takdirkan ayat selepas tu, kalimah selepas tu, iaitu allazina. Allazina. Baik, cuba terjemah dengan saya sama-sama. Kalau kita kata allazina tu dia punya pelaku dia. Daripada awal tatkala telah menjadikan allazina oleh orang-orang yang baik, sambung, kafaru telah ingkar oleh mereka di dalam qulubihim hati-hati bagi mereka alhamiyata akan kesombongan. Hamiyatal jahiliyah iaitu kesombongan jahiliyah. Baik, sekat ni dulu. Jadi saya ulang balik. Tak kala mafhum dia, tak kala orang-orang ingkar itu menanamkan di dalam hati-hati mereka semangat kesombongan, iaitu kesombongan jahiliyah. Jadi siapa yang tanamkan dalam hati orang-orang ingkar ini? Mereka sendiri. Jadi bila kita kata mereka sendiri, iaitu orang ingkar tu, allazina tu sebagai fa'il dia. Sebagai apa? Pelaku dia. Ini kena sentuh sikit nahu lah. Ataupun yang kedua, allazina tu bukan fa'il, tapi allazina maf'ulun bih. Fa'il dia ialah Allah. Maksudnya dalam ayat ini Allah nak kata apa dia? Allah yang menanam dalam hati orang-orang yang ingkar itu semangat jahiliyah. Cuba ikut saya sekali lagi. Id tak kala telah menjadikan oleh Allah akan orang-orang yang telah ingkar oleh mereka di dalam hati-hati bagi mereka akan kesombongan, iaitu kesombongan jahiliyah. Baik. Jadi dalam tafsir ni para ulama bincanglah. Ja'ala tu menjadikan itu siapa yang menjadikan ataupun siapa yang menanamkan. Ada sebahagian menyatakan bahawa yang menanamkan itu Allah. Maksudnya konteks ayat ini nak cerita tentang Allah menanamkan ke dalam hati orang-orang yang ingkar. Sebahagian kata tak, allazina tu sendiri yang menanam. Jadi konteks ayat ini nak cerita tentang apa? Orang ingkar yang menanamkan dalam hati mereka sifat kesombongan tu. Dua-dua tu tak bercanggah mana pun dari segi tafsir. Cumanya bila kita tahu subjek dia siapa, kita akan fokus kepada subjek. Kalau kita kata ja'ala tu balik kepada Allah, jadi kita akan fokus tentang apa? Allah menanam perasaan sombong dalam hati orang-orang yang ingkar. Ataupun kalau kita fokus kepada allazina kafaru, maksudnya orang ingkar ni teruk betul. Mereka tu begitu sombong sampai mereka tanam dalam jiwa mereka sifat kesombongan berbentuk jahiliyah. Apa pun cerita tentang apa? Tema dia tentang alhamiyata. Alhamiyata ni kesombongan. Sikit huraian nanti kita akan sambung lepas ni. Baik, kemudian sambung lagi apa Allah kata? Fa anzalallahu sakinatahu. Fa tu maksudnya apa? Fa, maka. Fa maksudnya maka. Anzalallahu, telah menurunkan oleh Allah. Anzala wa anzala minas sama'i ma'an. Anzala ni maksudnya menurunkan. Telah menurunkan oleh Allah sakinatahu akan ketenangan daripadanya. Allah menurunkan ketenangan daripada Allah, iaitu satu anugerah berbentuk ketenangan kepada siapa? Ala rasulihi, ke atas rasul baginya, iaitu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta siapa? Wa alal mu'minin, dan ke atas orang-orang yang beriman. Wa alzamahum,
dan alzama, melazimkan, iaitu mewajibkanlah, dan telah mewajibkan, telah menetapkan oleh Allah akan mereka, iaitu ke atas Rasul dan orang-orang beriman itu, kalimat taqwa, akan kalimah takwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan adalah mereka, kanu adalah mereka, ahaqqa adalah yang lebih berhak, biha terhadap kalimah takwa itu, wa ahlaha dan ahlinya. Wa kana Allahu, dan adalah Allah, bikulli syai'in terhadap setiap daripada sesuatu, aliman adalah yang maha mengetahui. Itu berringkas terjemahan bagi ayat yang ke-26. Jadi masih ingat lagi tak apa cerita pada ayat 24 dan 25 yang lepas? Allah cerita tentang bagaimana Allah menahan daripada berlakunya kerosakan, iaitu pertempuran di antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin setelah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Jadi dalam perjanjian Hudaibiyah diikat janji gencatan senjata. Tetapi usai sahaja Rasulullah menandatangani perjanjian tersebut, 70 orang ingkar, orang-orang musyrik cuba untuk menyerang Rasulullah. Baru je sign, mereka dah nak langgar dah perjanjian tersebut. Kemudian sebahagian sahabat Nabi yang spy ni nampak dah ada 70 orang, lalu mereka dapat menawan, mengepung orang-orang yang cuba untuk menyerang Rasulullah ini. Ini selepas berlaku perjanjian Hudaibiyah lah ni. Sebelum tu mereka dah halang dah, Rasulullah nak masuk Mekah, semua dah cerita dah habis dah tu. Last sekali kan, sebelum tu lagi Rasulullah nak pergi hantar pasukan perang dah. Selepas Rasulullah melakukan bai'atul Ridwan, lepas tu orang Quraisy hantar seorang wakil mereka, namanya siapa? Suhail. Dihantar Suhail untuk memeterai perjanjian dengan Rasulullah. Dan juru tulis Rasulullah ialah Ali bin Abi Talib. Jadi masa perjanjian tersebut antara yang ditulis ialah kalimah la ilaha illallah. Antara yang tulis di situ ialah Bismillahirrahmanirrahim. Antara yang ditulis di situ ialah Muhammad Rasulullah. Tetapi di sinilah Allah nak bagi tahu apa dia, sifat sombong orang jahiliyah. Mereka menolak kebenaran ini. Mereka kata kami tak kenal siapa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami tak terima siapa Muhammad Rasulullah. Tulis je Muhammad cukup. Kalau nak tulis Allah, jangan tulis Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami tak kenal sifat tu. Itu kamu yang ajar. Tulis Bismikallahumma. Jadi Allah rakamkan kesombongan itu. Ni Allah kata. Tatkala Allah menanamkan kepada orang-orang yang ingkar itu sifat kesombongan mereka. Jadi hamiyah ini ialah sifat sombong kerana menolak kebenaran. Al-hamiyah itu adalah kesombongan, terjemahan dia. Bila datang kebenaran mereka tolak. Dan ini Allah nisbahkan kepada apa? Jahiliyah. Kepada jahiliyah. Jadi apa itu jahiliyah? Selalu kita dengar perkataan jahiliyah. Jahiliyah ini ialah apa sahaja budaya, apa sahaja bentuk perbuatan, amalan, dan yang paling penting ialah i'tiqad. Apa sahaja amalan, perbuatan, dan juga kebiasaan serta i'tiqad. Bila disebut jahiliyah, amalan, kebiasaan, kepercayaan sebelum kedatangan Islam.
Itu maksud jahiliyah. Jahiliyah ni satu term yang diguna pakai dalam Al-Quran. Yang guna pakainya siapa? Allah yang pakai. Jadi selepas kedatangan Islam, terhapus jahiliyah. Jahiliyah dah tak ada dah. Hari ni ada tak lagi jahiliyah? Istilah jahiliyah tu dah tak ada, kecuali saki-baki orang yang membawa sifat jahiliyah itu. Sepatutnya selepas kedatangan Islam, setelah kebangkitan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jahiliyah dah tak ada dah. Dan dalam Al-Quran Allah sebutkan ada 4 tempat berkaitan dengan jahiliyah. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, ayat yang kita belajar hari inilah, iaitu Al-Hamiyah. Kesombongan. Ini surah hari ini. Yang kedua, cuba kita tengok dalam surah 3. Ayat 154. Cuba tuan-tuan cari kat situ. Tentang apa? Surah 3 ayat 154. Tiga 154. Ada perkataan jahiliyah tak kat situ? Kemudian dikaitkan dengan apa? Zonnal jahiliyah, kan? Zonnal jahiliyah. Surah 3 ayat 154. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haq zonnal jahiliyah. Jadi dinisbahkan jahiliyah tu diidhafahkan dengan zan. Zan ni sangkaan asalnya. Jadi mafhum dia ialah apa dia? I'tiqad. Kepercayaan jahiliyah. Macam mana orang jahiliyah dulu faham? Di segi i'tiqad, selain daripada penyembahan berhala, mereka percaya kepada apa dia? Sial. Percaya kepada sial. Kalau mereka keluar rumah, dia masih lagi ada dulu saki-baki tu dekat orang Melayu. Apa dia contohnya? Keluar rumah kalau nampak apa, biawak melintas lah. Kalau dulu mereka nak keluar rumah, orang jahiliah ni mereka lepas burung dulu, tengok mana arah burung tu pergi. Kalau yang tak sepatutnya, tak boleh keluar rumah. Macam mana Ji? Cicak bunyi. Itu maksud dia apa? Ada laku apa-apa. Jadi itu adalah apa? Zannal jahiliyah. Termasuk juga orang jahiliyah ni dulu dia suka percaya dukun-dukun, pawang-pawang. Dulu benda tu menebal. Datang Islam, Allah hapuskan. Lepas tu ada orang hidupkan lagi di tanah Melayu kita ni, masih ada bawa saki-baki jahiliyah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah, cuba tengok surah 5 ayat 50. Surah 5 ayat 50. Surah 5 ayat 50.
Dalam ayat ini apa Allah kaitkan, Allah idhafahkan dengan jahiliyah tu? Hukum. Jadi Allah nisbahkan tentang ada hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Dulu orang jahiliyah ni, bila kita sebut orang jahiliyah maksudnya apa? Sebelum kedatangan Islam, bila seorang perempuan kematian suami, harta-hartanya diambil dan diberikan kepada siapa? Kepada keluarga lelaki itu. Jadi perempuan tu tak ada apa-apa, jadi miskin. Sebab tu kuasa Rasulullah lahir, bapa Rasulullah kan wafat. Kemudian datang kumpulan daripada kampung Bani Sa'ad, cari anak-anak di Mekah ini untuk disusukan. Lepas tu semua perempuan yang datang cari anak-anak susuan ini dapat anaknya, kecuali seorang perempuan namanya Halimah. Dia tak dapat budak. Tapi ada lagi seorang budak kat situ. Siapa budak yang dia tak ambil tu lagi? Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad masa tu anak yatim. Jadi tak ada harta ketika itu. Begitulah berlaku pada zaman tersebut. Tapi kedatangan Islam bagaimana? Hapus benda begitu. Untuk isteri, untuk anak perempuan, dia ada juga bahagian daripada harta sang ayah, harta sang suami. Begitulah Islam datang menghapuskan jahiliyah. Disebabkan jahiliyah ialah apa? I'tiqad, pegangan, cara berfikir mereka sebelum kedatangan Islam. Dan yang keempat, tengok surah 33. Ayat yang ke-33. Surah 33 ayat 33. Kat sini cerita tentang apa jahiliyah pula. Apa istilah dia? Surah 33 ayat 33. Surah 33, surah Al-Ahzab ayat 33. Apa dia tuan-tuan puan? Tabarruj. Tabarruj. Allah kata waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kamu di dalam rumah-rumah kamu. Iaitu kamu di sini pakai untuk muannas. Jadi wahai isteri-isteri Rasul, wahai perempuan-perempuan mukmin, menetaplah kamu di dalam rumah kamu. Jadi tempat asal, tempat terbaik seorang perempuan adalah di dalam rumah. Bukan kerana nak mengongkong, tapi kerana nak mengangkat tinggi. Bukan macam hari ini, macam barat, perempuan dah jadi apa? Public properties dah. Siapa-siapa je boleh pegang. Jalan dekat luar, kena apa? Catcall kan? Sweet. Dipanggil-panggil. Orang Islam tak ada begitu, dipelihara. Wala tabarrajna, dan janganlah kamu bertabarruj. Tabarruj ni apa dia? Mempamerkan kecantikan. Berhias kita terjemah, berdandan. Sebagaimana tabarrujal jahiliyah, tabarrujnya golongan jahiliyah. Jadi tabarruj ni ialah nak mempamerkan diri dia. Hari ni dah kembali balik, kita dah bawa bibit-bibit ini dekat billboard, dalam Instagram, yang banyak iklan mempamerkan siapa? Kecantikan wanita. Itu tabarruj nama dia. Tabarruj itu walaupun dia tak solid, tapi seorang perempuan itu keluar lalu depan lelaki dengan sengaja untuk supaya lelaki tengok dia, itu tabarruj. Dan itulah tujuan perempuan dulu keluar, untuk menunjukkan dia kepada lelaki. Tapi Islam datang memelihara. Bukan tak boleh keluar, tapi bukan dengan tujuan keluar untuk nak mempamerkan dirinya kepada lelaki lain. Sebab tu menjadikan zaman mereka itu kesan dia apa dia?
Seorang perempuan boleh tidur dengan ramai lelaki. Kemudian bila dapat anak, macam mana dia nak tentukan mana suami dia? Dia tak ada suami. Dia tengok muka anak ni, muka macam siapa? Tengok muka macam si A ni. Jadi engkau bapak budak ni, kau kena kahwin dengan aku. Begitu. Itulah zaman jahiliyah. Jadi Islam datang menghapuskan jahiliyah ini kepada satu generasi yang muncul hebat. Bayangkan para sahabat Nabi yang dulunya minum arak, yang teruk dan sebagainya, mereka hidup, datang Islam berubah. Kalau zaman yang sebelum Nabi Muhammad, contohnya macam zaman Nabi Musa, nak ubah masyarakat dia dengan apa? Mukjizat macam apa? Tongkat. Sampai terbelah laut. Ditenggelamkan Fir'aun. Satu untuk mengingatkan tentang kebesaran itu kepada Bani Israel. Itu pun mereka tak berubah kan? Bani Israel. Mereka berubah tak zaman Nabi Musa? Kita pernah bincang dulu pasca kemerdekaan zaman Nabi Musa. Allah hapuskan 40 tahun, selama 40 tahun, geng-geng yang dah sebati dah ni. Dah pekat sangat dah. Walaupun mereka melihat macam-macam. Allah hidupkan yang mati. Allah belah laut, mereka nampak. Kemudian lepas mereka sembah patung anak lembu, Allah hidupkan mereka balik. Macam-macam mereka lihat, tapi mereka tetap tak mau beriman. Tapi zaman Rasulullah disebut sebagai jahiliyah. Zaman yang sangat teruk. Tapi Rasulullah mendapat anugerah berupa apa? Al-Quran. Al-Quran telah mengubah tadi tu. Jadi sekarang kita hidup di zaman akhir ini, nak ubah masyarakat, tak ada modul lain. Siapa kata ada modul lain itu, dia beranggapan atau dia bersangka-sangka. Nabi dah tunjukkan dah. Dengan Al-Quran, Nabi ubah apa dia? Istilahnya jahiliyah. Hari ini ada lagi tak istilah